hari ini membicarakan perbincangan yang kita baca menerusi kitab La Tahzan Don't Be Sad, Jangan Bersedih, yang dikarang oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, yang kita cuba nak tengok apakah panduan-panduan atau kisah-kisah yang diceritakan dalam buku ini untuk kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita saat kita mungkin sedang sedih atau kita yang menjadi sebab orang lain sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Afdalus salati wa atammu taslim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Summa alhamdulillahilladzi anzalana al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Laqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Surah Al-Insyirah, surah yang memberikan ketentraman kepada Nabi SAW saat Nabi tidak tenang. Barangkali saat Rasulullah itu sedang sedih, dadanya sedang sempit, dilanda dengan pelbagai ujian, kepayahan, gangguan. Itu berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apalah sangat jikalau berlaku kepada kita. Itulah sunnah dalam kehidupan kita. Kesedihan, kepayahan, kesempitan pasti akan berlaku walaupun kita senang. Maka terasa itulah kita hari ini membicarakan perbincangan yang kita baca menerusi kitab La Tahzan Don't Be Sad, Jangan Bersedih, yang dikarang oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, yang kita cuba nak tengok apakah panduan-panduan atau kisah-kisah yang diceritakan dalam buku ini untuk kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita saat kita mungkin sedang sedih atau kita yang menjadi sebab orang lain sedih. Maka insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita, masa yang kita berikan malam ini diberikan kebaikan dan juga keberkatan oleh Allah. Tuan-tuan sekalian yang saya hormati sekalian, terima kasih kerana memberi ruang masa untuk kita terus konsisten dengan rumah Allah, menerusi solat, selawat dan juga peringatan-peringatan tazkirah, dengan harapan semua yang kita buat ini bukan untuk kita sebenarnya, namun dalam masa yang sama adalah untuk kita jaga community kita, jemaah kita semua. Kerana tak guna tuan-tuan kita jadikan masjid untuk kita bina hubungan kita dengan Allah sahaja, tapi kita menafikan hubungan kita dengan ramai lagi hamba-hamba Allah. Tak jadi tuan-tuan. Kalau kita nak bahagia seorang-seorang, tak akan jadi. Kita perlukan orang-orang sekeliling untuk bahagiakan kita juga. Maka kenapa hari ini kita datang ke masjid dengan alasan untuk bahagiakan Allah dalam keadaan kita menyakitkan orang lain, kadang-kadang berbalah dalam masjid, kadang-kadang melakukan perkara yang tidak disukai oleh jemaah lain ketika menggunakan tandas, ketika parking atau apa sahaja. Jadi tak boleh. Kebahagiaan bukan dapat melalui diri kita semata-mata, tapi dia juga dibantu oleh Allah dan dibantu juga oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka terasa itu masjid, tempat berkumpulnya kita dengan Allah dan juga dengan manusia yang lain. Maka sebab itu kita gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan
keberkatan, kerahmatan, kesejahteraan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan daripada semua jemaah-jemaah yang bersama dengan kita. Tuan-tuan sekalian, perbincangan kita malam ni nak masuk kepada satu tajuk dalam kitab Jangan Bersedih, Don't Be Sad, La Tahzan, iaitu tajuk yang dibincangkan adalah kebahagiaan itu mudah untuk diraih. Kebahagiaan mudah untuk diraih. Kenapa tajuk ini diletakkan? Kerana bagi orang yang sedang sedih, dia rasa dia tidak bahagia. Bahagia jauh daripada dia. Dia melihat orang lain bahagia, dia merasa sakit hati dengan kebahagiaan itu. Dia rasa hidup ini tidak adil bagi dia. Maka semua fikiran negatif ini perlu dibuang dan dinafikan, perlu diketepikan. Kerana itulah diletakkan satu tajuk, kebahagiaan itu bukan susah, tapi sebenarnya mudah untuk diraih. Tuan-tuan sekalian, di antara nikmat yang terbesar adalah kegembiraan, ketenteraman dan ketenangan hati. Ini nikmat terbesar, tuan-tuan. Dia bukan cerita kekayaan, dia bukan cerita kesihatan, dia bukan cerita kepandaian, bukan. Itu belum tentu lagi menjadi nikmat terbesar. Tuan-tuan pandai, tuan-tuan bijak, tuan-tuan. Segala ilmu kita ada. Tapi bila kita menyampaikan ilmu tersebut, orang berbantah dengan kita. Orang berargumen. Ya, dan akhirnya kita jadi tak tenang, tak gembira, dan lebih malang lagi orang start untuk kutuk pula kita dengan ilmu yang kita ada. Maka tak gembira gitu walaupun ilmu kita banyak. Kita tak tenang, tak tenteram hati kita. Kita ada kekayaan. Tapi dengan kekayaan itu kita jadi takut duduk dekat rumah tu. Ya, takut perompak, takut tak selamat. Kita keluar mana-mana, kita kaya. Kita keluar, kita rasa orang nak rompak kita. Tuan-tuan sekalian, maka sebab itu nikmat yang paling besar bukan kaya. Nikmat yang paling besar bukan ilmu banyak, bukan sihat. Itu semua nikmat juga, tapi itu bukan yang terbesar. Tapi yang terbesar adalah bagaimana kita boleh gembira dengan apa yang kita ada. Seandainya kekayaan kita sedikit, tuan-tuan, mungkin gaji kita berapalah sangat, tapi kita gembira dengan gaji itu hasil penat lelah kita. Sebagai contoh, orang yang bekerja, ya, lihat kepada pekerjaannya. Contoh, ketika saya bersekolah menengah dulu, ketika usia saya 15 tahun, saya belajar di pondok, di Bagan Datuk, sebuah sekolah. Ketika orang lain balik ke Kuala Lumpur, balik ke rumah masing-masing ketika waktu cuti, saat itu saya bekerja di ladang sawit di Bagan Datuk. Saya bekerja pula sebagai kontraktor, memecahkan simen di kantin sekolah yang tengah cari pekerja. Yang kita dibayar sangat murah saja pada masa kerana kita baru berusia 15 tahun. Tapi apa yang menggembirakan kita saat kita menerima gaji itu, walaupun sedikit pada masa itu. Ya, dengan duit itu kita jadi gembira, walaupun sangat sedikit. Jauh nak dibanding dengan sekarang yang kita dapat yang banyak, belum tentu kita gembira dengan banyaknya duit itu. Kegembiraan ini adalah subjektif, tuan-tuan. Kita sihat, adakah kita gembira dengan sihat? Ada orang yang ketika sakit dia gembira. Kerana waktu dia sihat, dia ramai musuh, tuan-tuan. Dia ramai orang yang tidak suka dia dan sebagainya. Maka saat dia sakit duduk di hospital, dia tak bergaduh dengan orang, dia pun tak sempat nak tengok social media, apa-apa perbalahan-perbalahan yang berlaku. Saat sakit itu dia menginsafi dirinya, berzikir dia banyak, maka dia jadi orang yang sangat tenang ketika dia sakit berbanding ketika dia sihat. Jadi tuan-tuan, gembira, tenang, tenteram ini adalah benda yang sangat subjektif, dia adalah nikmat yang terbesar. Sebagaimana yang saya sebutkan, banyak nikmat-nikmat yang lain yang bukan terbesar, tapi nikmat-nikmat lain yang akan membawa kepada nikmat yang terbesar. Kita ada anak-anak. Barangkali pada kita, kalau kita ada anak, oh kita bahagia berbanding orang yang tak ada anak. Belum tentu juga. Bagi orang yang tak ada anak langsung, dengan itulah dia membina hubungan yang sangat rapat dengan pasangannya suami isteri. Berbanding ketika dia dah ada anak suatu hari nanti. Yang dah ada anak pula ketika dulu tertekan bila 4-5 tahun berkahwin tidak lagi mendapatkan zuriat. Orang bertanya, maka stres dia. Oh tak boleh jadi ni. Pada dia tak ada anak, tak tenang sebab orang duk push tanya dia. Tapi lah dia dah ada anak, rupanya tak semestinya tenang. Ada banyak pula dugaan cabaran dalam nak membesarkan anak tadi. Maka tuan-tuan, namun dalam masa yang sama dalam cabaran itu tetap akan ditemui kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu perlu dicari dan diraih dengan ujian-ujian yang ada dalam besarkan anak.
Besarkan anak, anak tu mungkin itu dia kita cakap lain, dia buat lain, kita suruh dia tak buat dan sebagainya. Tapi satu masa tuan-tuan, dengan sabar kita, ketabahan kita mentarbiah mereka, satu hari bila mana mereka mencapai usia kematangan mereka, mereka dah boleh semayang tanpa kita suruh. Saat itu ketenangan kita akan dapat. Kita tengok anak kita semayang tanpa kita suruh, berbanding dulu terasa hati kita saat anak itu melawan cakap kita. Tapi satu masa Allah berjanji Allah akan berikan usia kematangan pada manusia. Macam mana pun, sama ada awal atau lewat, manusia akan dapat melalui proses tersebut. Jadi tuan-tuan, saat itu kita gembira. Walaupun dulu anak itulah anak yang paling tak berguna bagi kita. Kita suruh dia dapatkan keputusan yang baik dalam peperiksaan, tapi dia gagal dalam peperiksaan, menyebabkan kita jadi tidak tenang hidup. Namun rupanya di sebalik tak tenang itu, rupanya anak yang gagal ketika sekolah ni lah yang menggembirakan kita saat kita tua nanti. Dialah yang dijaga kat kita saat kita sakit kat rumah, saat kita perlukan apa-apa di rumah dan sebagainya. Yang gagal peperiksaan inilah yang tidak menjadi orang-orang hebat, yang sibuk dengan hospitalnya, yang sibuk dengan kawasannya, yang sibuk dengan perniagaannya. Ini anak-anak dia juga yang berjaya. Namun yang tak berjaya inilah yang dulu dia sedih. Tapi rupanya yang inilah yang berikan kegembiraan, ketenteraman saat dia meningkat usia dewasa dan juga usia tua di rumah pada masa itu. Jadi tuan-tuan, ini nikmat yang kita perlu raih dalam hidup kita. Pasangan, anak, kekayaan, kesihatan, semua ini ada ujian masing-masing. Ujian inilah yang kita perlu tempuhi untuk kita capai kegembiraan, ketenteraman dan ketenangan. Kata Dr. Abdullah Al-Qarni, gembira, tenang, tenteram ini adalah kerana di dalam kegembiraan itu adanya keteguhan fikir, produktiviti yang bagus, keriangan jiwa. Tuan-tuan, dapat duit banyak tapi hati tak tenang, nak bersedekah pun payah. Orang minta tolong pun rasa susah nak tolong kerana tak tenang. Maka jiwanya tidak produktif. Fikirnya dia tidak teguh. Aku susah cari duit, tiba-tiba orang minta tolong, aku nak kena bagi. Fikirannya tak teguh, tuan-tuan. Dan dia tidak seronok. Kenapa aku yang susah, aku kena tolong orang susah. Tetapi kalau benar dia mencapai kegembiraan dan kebahagiaan dengan harta dia walaupun sedikit, daripada situ dia menjadi gembira saat dia mampu untuk menolong orang, dan dia boleh menjadi susah saat dia nampak ada orang susah yang dia tak mampu nak tolong. Kenapa? Dia tidak gembira bila dilihat orang lain tidak gembira. Maka sebab itulah tuan-tuan, cari ketenteraman, ketenangan dan kegembiraan, barulah kita mudah nak berikan ketenteraman, kebahagiaan dan kegembiraan pada orang lain. Ramai orang mengatakan kegembiraan merupakan seni yang dapat dipelajari. Barang siapa yang mengetahui cara menghasilkannya, tentu akan merasa mudah meraihnya dan dapat memanfaatkan pelbagai kenikmatan dan kemudahan hidup, serta mampu menjadikan apa yang berada di sekitarnya sebagai sarana dalam mencapai kebahagiaan hidup. Ada perkara utama untuk meraih kebahagiaan, tuan-tuan dan puan sekalian. Caranya adalah dengan meningkatkan daya ketahanan jiwa. Sebagaimana yang kita tahulah, ketahanan jiwa bagi orang Muslim adalah menerusi dalamannya. Solatnya, tilawatil Quran, bacaan Qurannya, zikirnya, selawatnya, inilah yang bina kekuatan dalaman dia. Dan ini tidak boleh dinafikan, tuan-tuan. Kalaulah agama lain yang mereka mereka jenis-jenis ritual mereka sendiri pun mereka boleh rasa tenang, apatah lagi ini bukan rekaan, solat, zikir, Quran, semuanya datang dari Allah yang memberikan ketenangan dan kegembiraan. Maka ketenangan itu, daya ketahanan jiwa ini perlu didapat dengan semua perkara tadi. Quran, solat, zikir dan sebagainya. Dengan adanya daya ketahanan jiwa, maka seorang itu tidak mudah goyah oleh apa-apa ujian, goncangan, tidak gentar dengan pelbagai peristiwa yang menerpa. Hatta tidak sibuk untuk memikirkan perkara-perkara kecil dan remeh. Begitulah semakin kuat dan jernihnya hati seseorang, maka akan semakin bersinar pula jiwanya.
Tak tahulah tuan-tuan, cuba try buat comparison, perbandingan kita zaman sekarang yang ibadat ini, yang boleh solat awal waktu, 5 waktu awal waktu, jamaah, berulang alik ke masjid, yang melazimi dengan Quran, zikir dan sebagainya. Cuba buat perbandingan dengan saat dulu. Saat kita tidak membina jiwa, tapi saat kita banyak sibuk membina fizikal, membina raga semata-mata. Kekuatan raga itu tidak dapat melainkan kekuatan jiwa yang telah kita bina hari ini. Betapa hari ini kita bertenang. Anak tengah susah ni, tapi kita boleh beri nasihat kepada dia dengan penuh ketenangan macam tak ada masalah. Sedangkan saat dulu kita mengalami masalah yang sama dengan anak-anak kita ketika mereka meningkat usia dewasa. Saat itu kita lah orang yang paling susah, paling sempit dada kita. Kenapa? Kerana saat itu kita masih belum sungguh-sungguh membina kekuatan jiwa. Kita banyak membina kekuatan fizikal dan raga semata-mata. Maka sebab itu, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah Allah dah mudahkan kita hari ini untuk menambah kekuatan dalaman kita. Susah macam mana pun, letih macam mana pun, kita boleh bangun awal sebelum subuh. Berbanding orang yang kuat fizikal, belum tentu boleh kuat untuk mengangkat selimut yang baru beratnya tidak sampai 200 gram mungkin. Tapi dia mampu untuk mengangkat 200 kilogram besi. Ini orang yang ada kekuatan fizikal. Belum tentu memiliki kekuatan jiwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di antara musuh utama kegembiraan adalah wawasan yang sempit, pandangan yang cetek, ego dalam diri, sikap melupakan keadaan alam dan juga apa yang ada di sekitarnya tanpa mengambil pelajaran daripadanya. Maka dengan sebab itu Allah akan meletakkan musuh dalam dirinya sendiri, iaitu dirinya adalah musuh kepada dirinya. Kita tidak gembira bukan kerana apa? Kerana cara kita berfikir menjadikan kita tidak gembira. Kita tidak tenang kerana kita yang menjadikan keadaan itu tidak tenang. Orang yang berfikiran sempit sentiasa melihat dunia menurut perspektif mereka sendiri. Mereka tidak pernah memikirkan pandangan orang lain. Mereka merasakan hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri dan sama sekali tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Dan ini menjadikan orang itu tak gembira. Kenapa? Kerana dia mengharapkan apa yang diterima daripada orang, bukan apa yang dia boleh beri kepada orang lain. Kerana orang yang berfikiran sempit, semua untuk kepentingan sendiri, itu memerhatikan kepentingan orang lain. Maka tuan-tuan, sebagai contoh, dia pergi ke lapangan terbang. Di KLIA lah sebagai contoh. Kepentingan dirinya adalah dia nak mudah. Maknanya dia tak nak jalan banyak, walaupun platformnya jauh. Dia tak nak. Dia nakkan semuanya mudahkan diri dia. Maka apa yang berlaku? Seandainya dia tidak dapat perkara yang memudahkan dirinya. Trainnya tak hidup-hidup lagi. Bagi ada tapi duk charge, tak ada yang bawa. Macam-macam lah perkara yang difikir untuk dirinya. Maka dia jadi stres ketika di airport, di lapangan terbang. Sebab pada dia tidak dapat apa perkara-perkara yang boleh menggembirakan dia. Dalam masa yang sama sebenarnya, dia boleh untuk mencari jalan bagaimana untuk menggembirakan hatinya sendiri dengan melihat perkara-perkara yang ada di sekitarnya yang mungkin agak sukar bagi diri dia. Tuan-tuan sekalian, berapa ramai orang yang tak pernah sampai airport, yang dia enjoy dengan lapangan terbang yang pertama kali dia sampai tanpa dia pernah fikir pun bagi, dia tak pernah fikir pun pasal train, dia tak pernah fikir pun semua benda. Kenapa? Kerana itulah cara dia mencipta kegembiraannya. First time dia sampai airport, dia tak pernah tahu macam mana naik kapal terbang, dia tak pernah tahu macam mana nak check in, macam mana. Dapat naik kapal terbang itu pun telah memberikan kegembiraan. Tanpa langsung dia pernah fikir adanya khidmat pagi, adanya train yang boleh hantar dan sebagainya. Kenapa? Kerana kegembiraan itu datang daripada diri dia sendiri. Dia melihat apa yang dia belum dapat dan akhirnya dia dapat. Tuan-tuan, berbeza dengan orang yang tidak tenang dalam hidupnya, dia sentiasa memikirkan apa yang dia tidak dapat. Maka merasakan dirinya sangat penting tanpa mementingkan orang lain. Maka dengan itu tuan-tuan sekalian, atas dasar itu maka bermula pada hari ini kita kena perhatikan dengan pemerhatian yang jelas pada apa sahaja yang kita lihat.
Ada orang dia hanya memerlukan lihat benda yang indah-indah sahaja untuk dia tenang. Tapi ada orang untuk dia mencipta ketenangan adalah dia yang akan mengindahkan sesuatu yang tidak indah. Sebagai contoh tuan-tuan, ada orang pergi berjalan, pergi melancong. Dia hanya cari tempat yang cantik sahaja. Dia tak tahu nak pergi tempat cantik itu perlukan masa berjam-jam. Kerana yang dia nampak dalam sosial media ada tempat yang cantik, saya kena pergi. Dia tak nampak perjalanannya. Dia tak nampak ketika nak ambil gambar di tempat tu kena beratur berapa lama. Dia tak nampak yang tu. Maka dia perlu cari semua yang cantik-cantik sahaja dalam kehidupannya. Dan akhirnya bila dia sampai pada realiti yang sebenar, behind the scene, dia akan rasa sangat stres, sangat tak tenang. Demi untuk sekeping gambar yang dia kejar, yang dia nampak di social media tu. Tetapi, bagi orang yang mahu mencari ketenangan dalam hidup, dia bukan tengok apa yang orang dapat, tapi apa yang dia perlu dapat. Maka bila dia pergi walaupun tempat yang tak cantik, tuan-tuan, tempat yang tak indah sekalipun, walaupun dia sampai dalam keadaan tempat itu biasa, ceruk kampung saja, tapi dialah yang mencipta keindahan itu dengan memikirkan diri dia yang mungkin kaya, senang, tenang, duduk di bandar. Bila dia masuk ke kampung-kampung, dia tengok kesusahan orang lain, maka dia yang cipta keindahan kampung itu dengan dia melihat bagaimana cara dia melihat dulu dia bermula daripada kampung. Dia ingat balik kenangan-kenangan dia dekat kampung, ada kawan-kawan. Padahal itu bukan kampung dia. Tapi cara dia melihat kampung itu mengingatkan dia kepada kampungnya yang asal. Yang dengan dia membina, bermula pembinaan hidupnya daripada kampung-kampung itulah dia ada kawan. Dengan kawan-kawan itulah yang dia membesar. Daripada situlah dia berhijrah ke bandar. Hari ini dia ada kehidupan dalam bandar yang menyesakkan dadanya. Tapi bila dia pulang balik ke kampung, dia rasa tenang. Dia tengok balik kampung orang lain, mengingatkan diri dia, maka akhirnya dia dapat ketenangan itu. Walaupun nampak kampung biasa saja, tak perlu tempat cantik-cantik pun. Jadi cara berfikir itu sangat penting dalam melihat dunia. Namun perspektif itu adalah perspektif kita sendiri. Berapa ramai orang, tuan-tuan, yang pergi tempat cantik-cantik, tapi dia bergaduh bila sampai tempat tu sebab tak dapat gambar yang dia nak. Bergaduh suami isteri, tuan-tuan, bergaduh. Berapa ramai orang yang mengalami proses itu. Dia pergi berjalan, habis duit banyak-banyak, sebab pergi tempat tu renovate. Masalah. Kerana cara dia nampak adalah dia nak gembirakan diri dia dengan gambar itu, dia letak di social media dia, orang komen, orang suka, orang like. Maka itu dia gembira. Maka bila mana itulah cara berfikirnya, maka hidupnya akan jadi sempit disebabkan kepentingan dirinya semata-mata. Satu perkara utama yang perlu kita lakukan dalam meraih seni kebahagiaan ialah bagaimana mengendalikan diri dan bagaimana menjaga fikiran anda. Sekiranya fikiran anda tidak dikendalikan, tentu fikiran anda akan terbawa-bawa ke mana sahaja. Begitu juga fikiran kesedihan yang tersimpan dalam fikiran akan terbuka kembali. Buku kesedihan yang telah tertulis sejak anda dilahirkan dari perut ibu akan terbaca kembali. Sesungguhnya fikiran liar yang tidak mampu dikawal itu hanya akan menghidupkan kembali luka lama, bahkan juga mencemaskan masa hadapan. Ia akan menyebabkan tubuh menjadi gembentar, melenyapkan jati diri dan menyebabkan perasaan menjadi terbakar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kendalikan fikiran ke arah yang lebih baik dan mengarahkan pada perbuatan yang bermanfaat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, cara memandang dan cara berfikir itu yang penting. Kita melihat ada orang melakukan kesalahan. Kalau kita melihat orang itu yang kita benci, maka kita akan maki orang yang buat kesalahan itu. Kita melihat orang melakukan kesalahan yang sama, namun orang itu adalah orang yang kita suka, maka saat itu kita tidak akan memaki dan mencemuhnya kerana orang itu adalah kita suka. Kenapa? Kerana cara pandang itu yang menjadikan tindakan kita. Dia melakukan kesalahan yang sama, tapi cara pandang dan cara fikir itu yang mengubah persepsi dan juga fikiran kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan duduk di sebuah stesen bas ketika waktunya 12:30 hari, menunggu bas yang sepatutnya tiba
Pukul 12 suku untuk kita naik. Tapi bas tak sampai-sampai. Setengah jam kita tunggu dalam terik matahari. Dengan asap, debu dan sebagainya. Kepanasan itu dengan waktu yang tak tepat menjadikan kita jadi panas. Dada kita jadi marah dan sebagainya. Ditambah pula dengan seorang bapa yang bawa anak-anak kecil duduk di sebelah tempat kita menunggu tu. Yang dibiarkan anak tu main. Dibiarkan anak tu main. Tanpa fikirkan keselamatan, tanpa fikirkan pasal kita yang tengah stres, tanpa fikirkan tengah panas, bahaya dan sebagainya. Maka itu yang kita nampak. Bas tak sampai, panas, bapa bawa anak, dibiarkan anak tu main. Itu yang kita nampak. Kerana rupanya ada banyak lagi yang kita tidak nampak. Disebabkan yang kita nampak itu menjadikan kita stres. Maka rupa-rupanya di sebalik yang kita nampak itu ada banyak perkara yang kita tak nampak. Rupanya bas yang lambat itu sedang dibetulkan tayarnya demi keselamatan kita. Bapa yang membiarkan anak itu sebenarnya bukan kerana disengaja biarkan, tapi kerana dia tak tahu nak kata macam mana kepada anaknya bahawa maknya dah meninggal dunia sebagai contoh. Anak ni excited, bapa nak bawa pergi jumpa mak. Tapi bapa tak tahu nak bagi tahu dekat anak-anak yang mak dah meninggal. Maklumlah anak ni dah 2 minggu tak jumpa mak sakit dekat hospital. Hari ni bapa bagi tahu nak bawa jumpa mak di hospital. Anak excited nak jumpa mak. Maka terujanya anak itu, maka bapa ni sampai tak tahu nak uruskan anak, kena memikirkan sedih macam mana nak berhadapan dengan anak bila saat jumpa mak yang telah pun meninggal dunia. Dan kadang anak ini dibiarkan, bukan sengaja dibiarkan. Kita memikirkan hak kita, nakkan bas tu cepat sampai, nakkan ketenangan, tolonglah jaga anak awak, saya ni dalam stres, panas pula, bahaya pula tepi jalan. Kita fikir pasal kita tanpa kita pernah terfikir apa yang sedang dialami oleh orang lain. Namun sesudah kita tahu cerita sebenar, kenapa bas tu lambat, kenapa anak ni jadi over excited, kenapa bapa ni nampak macam membiarkan anak, makanya perasaan yang jadi marah tadi, yang jadi rasa nak pukul orang tadi, tiba-tiba menjadi sedih. Tiba-tiba menjadi rasa nak bantu anak tadi. Tiba-tiba rasa hebatnya driver bas yang sanggup servis tukar tayar dulu demi memastikan keselamatan penumpangnya dan sebagainya. Kenapa? Kan itulah cara pandangnya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa jua yang berlaku dalam hidup kita, ya, saya dan kita semua manusia biasa. Kadang-kadang pandang ini menyebabkan kita bukan tak tahu, tetapi kerana kadang-kadang kita dihujani dengan pelbagai ujian, namun kerana kita tidak memiliki ketahanan jiwa yang kuat, masih belum kuat lagi jiwa kita, maka menjadikan kita terlupa sudut-sudut pandang yang sebenar. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada yang kita sebutkan tadi adalah bagaimana untuk meraih kebahagiaan adalah dengan mengendalikan diri dan juga cara fikir. Antara perkara lain juga adalah bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan adalah kita semua harus menempatkan kehidupan ini sesuai dengan keadaan yang sebenar. Duduk pada realiti yang sebenar. Tuan-tuan sekalian, na'udzubillah, kehidupan kita berada pada alam hari ini yang bukan realiti. Terutamanya mungkin Wallahualam kita kata anak muda, namun hari ini hakikatnya bukan orang muda sahaja. Hari ini duduk pada alam yang tidak realiti. Malah yang sudah senior, umur 40, 50, masih lagi sibukkan dirinya dengan alam yang tidak realiti. Mengejar populariti, melihat mereka-mereka yang disanjungi, melihat mereka-mereka yang masyhur dengan kemasyhuran yang dimiliki. Maka kita duduk pada alam itu. Yang kita nampak dalam sosial media itu semua yang indah-indah belaka. Namun kita tidak tahu. Semua color story, warna-warna cerita dan juga behind story yang ada pada semua yang kita nampak. Berapa ramai tuan-tuan yang kita tengok dekat postingnya gambarnya senyum. Tapi berapa ramai yang tahu di sebalik dia nak senyum dekat gambar tu, dia telah mengabaikan suami dan juga anak-anaknya di meja makan. Tuan-tuan pernah tengok mungkin. Kita pergi restoran, kita dapat sepasang suami isteri dengan 3 orang anak contoh di restoran.
Ini realiti sebenarnya yang kita nampak, kita duduk di meja sebelah dia. Sepasang suami isteri dengan 3 orang anak di meja makan. Muka masam semua. Anak-anak sibukkan telefon, suami isteri tak bercakap. Datang waiter dengan muka yang masam, sembang. Semua dengan hal sendiri, tuan-tuan. Itu cerita sebenarnya. Tapi saat bila makanan sampai, yang muka masam ini sibuk ambil gambar dengan wajah yang senyum dengan gambar dan makanan-makanan tu. Okey, semua orang tengok letak telefon je. Okey, mak nak ambil gambar. Semua orang senyum. Semua orang senyum ketika ambil gambar ni. Dengan makanan yang terhidang. Dia boleh senyum ketika tu. Untuk dapatkan beberapa gambar yang cantik tu. Kalau tak jadi, tak okey. Tak jadi. Tukar lagi, tukar sampai dapat apa yang dia nak. Dah kena gambar yang cantik. Bagi dia, itulah yang dipost. Dan itulah yang dilihat oleh semua orang yang tidak berada pada alam realiti yang sebenar. Lepas dia dapat gambar tu, dia terus masang balik. Anak dengan telefon balik dan sebagainya. Tuan-tuan, ini alam yang kita hadapi sekarang. Jadi sebab itu perkara utama yang penting untuk dapat kebahagiaan adalah bukan pada alam yang bukan realiti itu. Kita kena duduk pada alam sebenar. Alam yang sesuai dengan keadaan yang sebenar hari ini. Malah tuan-tuan sekalian, menjadi satu benda yang agak merisaukan pada hari ini. Dengan kecanggihan teknologi yang ada, na'udzubillah. Walaupun ada banyak kebaikan, namun mudaratnya juga banyak. Ditambah pula dengan kecerdasan teknologi yang ada hari ini, dipanggil AI, Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan ini, tuan-tuan, na'udzubillah, lagilah kita takut. Generasi 5 tahun, 10 tahun akan datang, lagilah kita takut, tuan-tuan. Maka atas dasar itu, mungkin kita perlu kawal. Sebagaimana kita perlu kawal cara fikir, perlu kawal cara pandang, begitu jugalah kita perlu kawal kehidupan sekeliling kita. Kita ada handphone, kita perlu kawal handphone kita. Kita ada internet, kita perlu kawal TV, kita perlu kawal kawan, jiran. Semua ni kita tidak boleh buang dalam kehidupan kita. Semua ni bawa masalah. Jiran bawa masalah, kita buang jiran, nak duduk seorang-seorang. Tak boleh. Kita ada handphone, handphone bawa masalah, buang handphone. Tak boleh. Kita kena pakai handphone sebagai contoh. Yang penting adalah kita perlu tempatkan diri kita dengan kehidupan dan juga kawalan kehidupan yang sebenar. Muslimin yang dirahmati Allah, inilah sifat dunia yang kita tidak boleh tolak pada hari ini. Kalau kita kata kalaulah boleh kita kembali kepada masa lampau, kita tak akan boleh untuk kembali tanpa handphone. Kita tak akan boleh untuk kembali pada zaman dulu. Tak boleh, tuan-tuan. Tapi bagaimana cara untuk kita mengawalnya, walaupun kita memiliki semua perkara ni, tapi kita boleh menghadkan perkara itu dalam kehidupan kita. Maka penting duduk pada persekitaran yang betul. Inilah yang disebut oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, adalah kita harus menempatkan kehidupan kita pada kehidupan yang betul. Tuan-tuan, kalau duduk dengan orang yang kuat main telefon, kuat social media, maka itulah kehidupan kita. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang ada handphone, tapi dia letak, dia simpan. Semua orang simpan. Kita seorang je main, lama-lama kita akan tinggal. Lama-lama kita akan ketepikan handphone, kita akan gunakan pada masa yang sesuai saja. Peringkat awal mungkin kita malu. Aku seorang yang main telefon, orang lain tak main. Itu peringkat awal. Lama-kelamaan kita akan dibiasakan. Kenapa menjadi kebiasaan? Kerana itulah keadaan sekeliling kita. Kenapa hari ini kita boleh kuat ibadat? Kita duduk dalam persekitaran ibadat. Kenapa hari ini mungkin kita kurang bercakap pasal orang? Kerana kita dah duduk dalam persekitaran yang kurang bercakap pasal orang. Maka persekitaran itu akan membantu kita mencipta kegembiraan. Kalau kita ada rumah tangga itu sedang mungkin Allah uji kita dengan kepayahan. Balik rumah rasa stres. Maka cari jalan bagaimana untuk perbaiki hubungan di rumah itu. Kita ada anak isteri yang sama. Keluar rumah kita okey. Balik rumah kita rasa tertekan. Maka tengok masalah bukan pada anak dan isteri. Punya masalah pada rumah itu sendiri. Mungkin rumah itu kotor. Mungkin rumah itu sempit. Mungkin rumah ini fasilitinya tidak dijaga dan sebagainya. Maka perlu untuk buat gotong royong, kemaskan rumah, bersihkan, susun atur, cat semula, perbaiki rumah itu. Keadaan rumah itu yang bermasalah. Bukan isteri, bukan suami, bukan anak yang bermasalah. Maka persekitaran penting, tuan-tuan. Persekitaran rumah, masjid, persekitarannya penting.
Sekolah, persekitarannya penting. Jiran-jiran, community, persekitaran inilah yang akan bina kebahagiaan kita. Benarlah sabda Nabi SAW yang mana Nabi menyatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur may yukhalil atau kama qala. Seseorang itu dinilai pada agama ataupun seorang itu dinilai pada cara hidup sekelilingnya. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur may yukhalil, maka lihatlah sekelilingnya. Maka seorang itu dinilai pada agama, pada cara hidup, pada kehidupan sekeliling. Maka lihat sekelilingnya. Maka sebab itu juga Nabi sebut dalam hadis yang lain, barang siapa perumpamaan di antara orang yang berkawan dengan orang yang baik dan juga yang jahat, ibarat seorang yang berkawan dengan penjual minyak wangi dan juga tukang besi. Nak bagi tahu faktor luaran persekitaran ini membantu menyumbang kepada keadaan kita. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, walaupun kita tak beli, tapi kita akan mendapat haruman wangian tersebut. Itulah perumpamaan berkawan dengan orang baik. Begitu juga berkawan dengan orang yang tidak baik. Ibarat kita berkawan dengan tukang besi, walaupun kita tidak pegang panasnya besi itu, tapi dengan kita masuki saja bengkel besi, kita dah rasa faham kepanasan tersebut. Maka tuan-tuan, persekitaran sangat penting dalam kita cuba untuk mencipta kegembiraan dalam hidup kita. Muslimin tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita berhenti laluan azan, maka pastikan keindahan hidup di dunia ini yang kita kena kenal pasti bahawa seringkali ianya palsu. Janji-janjinya hanya fata morgana. Apa yang kita lihat dalam dunia ini akan lenyap. Orang yang menjadi hebat di dunia akan menyebabkan orang dengki. Orang yang mendapat nikmat akan dibenci. Kekasih yang pernah dicintai satu hari akan membunuhnya atau akan mungkin membencinya. Maka inilah kehidupan yang tidak bersifat kekal, semuanya bersifat sementara. Maka kegembiraan yang kita cari yang sebenar bukanlah kegembiraan yang ada semata-mata di dunia, tapi kegembiraan hakiki yang kita perlu dapatkan dalam hidup adalah mendapatkan kebahagiaan yang sebenar di akhirat. Namun, untuk mendapat kebahagiaan akhirat, semestinya kita perlu mengalami proses kesulitan, kepayahan, ujian, cabaran, dugaan dalam dunia. Kerana itulah yang dilalui oleh semua mereka yang dijanjikan oleh syurga menerusi Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kita tak jumpa dalam sejarah orang yang hidupnya senang dalam hidup dan akhirnya tenang di syurga. Tidak ada. Tapi yang kita jumpa adalah mereka yang tenang di syurga itu adalah mereka yang susah dalam kehidupan hidupnya. Dibenci, dihina, diberikan ujian, cabaran yang pelbagai dan akhirnya dia mendapat kesenangan pada kehidupan selepas kematiannya. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan dunia sebenarnya tidak berhak membuatkan kita bermuram durja, mengeluh dan lemah semangat. Hakikatnya, memang kita tidak akan mampu untuk melepaskan diri daripada pengaruh sedih. Kerana kehidupan dunia memang diciptakan penuh dengan pedih dan juga sedih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah katakan dalam surah Al-Balad, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sungguhnya kami ciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur, yang mana untuk kami uji kehidupan mereka. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya dengan ujian itu, maka Allah akan tahu siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalnya. Muslimin tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita beri ruang masa untuk azan. Kemudian kita buat sikit kesimpulan sebelum kita tunaikan solat isyak kita malam ni. Muslimin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam pelbagai sejarah tamadun kita menjumpai bahawa kegembiraan, kebahagiaan atau kemerdekaan atau apa sahaja perkara yang indah tidak datang begitu sahaja, dia harus diusahakan dan dipenuhi segala kepayahan. Dan kepayahan itulah adalah prasyarat kegembiraan dan kejayaan. Lebih daripada itu, untuk mencapai kebahagiaan, anda harus menahan dari sesuatu yang tidak bermanfaat.
Begitulah cara membina jiwa agar sentiasa berada dan bersedia untuk mendapatkan kebahagiaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seandainya kita masih bersedih kalau hidup miskin, maka renungkan dan lihatlah betapa masih ramai orang sekeliling yang lebih miskin dengan hutang-hutang dan kepayahan hidup mereka. Seandainya kita bersedih kerana tidak punya kenderaan, maka lihatlah mereka yang berada di sekelilingnya bukan sekadar tidak ada kenderaan, malah tidak ada kaki untuk berjalan. Seandainya kita rasa kita sakit dan sedih, letih dengan penyakit kita, lihatlah mereka yang sakit, yang bertahun-tahun yang terbaring di atas katil. Sekiranya kita bersedih sebab kehilangan anak yang mungkin membenci kita, bukan hilang kerana mati, anak itu melarikan diri dalam hidup kita, kita perlu lebih sedih kerana berapa ramai orang yang kehilangan anaknya sekaligus diambil dalam pelbagai konflik kematian. Jangan bersedih kerana kita adalah Muslim yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Kerana itu mengajar kita erti baik dan buruk dalam hidup. Kita jangan sedih kerana kita masih Muslim, kerana berapa ramai orang yang kafir, yang mengingkari Allah, mendustakan Rasul, menyimpang daripada Al-Quran, mengingkari kiamat, serta tidak percaya qada dan qadar, yang menyebabkan mereka akan diseksa oleh Allah berbanding kita yang Muslim. Oleh demikian, tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulan, janganlah bersedih. Sekiranya kita telah berbuat dosa, segeralah bertaubat kepada Allah. Sekiranya kita melakukan kesilapan, kesalahan, mintalah keampunan dari Allah. Sekiranya kita masih lagi melakukan kesilapan, maka perbaikilah kesilapan itu. Bagaimana sekalipun rahmat dan kasih sayang Allah teramat luas untuk kita. Pintu rahmatnya, keampunannya, keberkatan yang akan diberikan olehnya, semua itu akan melimpah-limpah dengan usaha yang kita buat di sebalik semua kepayahan-kepayahan dalam mencapai usaha-usaha tersebut. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, semoga perbincangan kita pada malam ni dalam merawat kesedihan kita, menerusi perkara-perkara yang kita tidak suka dalam hidup kita, maka kita cubalah menguruskan usaha-usaha itu untuk kita mencapaikan kebahagiaan kita. Sama ada urus cara kita melihat, urus cara kita berfikir, urus persekitaran kita, dan semua itu insya-Allah kita akan dapat. Kalau tidak di dunia, kegembiraan itu pasti kita akan dapat di akhirat suatu hari nanti. Wallahu a'lam. Itu saja perbincangan kita, insya-Allah. Nanti selepas ini kita akan sambung lagi beberapa lagi perkara-perkara lain untuk mendapatkan kebahagiaan di sebalik kesedihan. Iaitu antaranya adalah kita kena mengendalikan perasaan kita. InsyaAllah, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada setiap kesulitan kita. Allah berikan kesembuhan pada setiap penyakit kita. Allah beri kelapangan pada kesempitan kita semua, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.